Okay, hari ini kita lihat pula bagaimana topik seperti obesity kita dapat gunakan teknik-teknik sulus. Okey. Dalam peperiksaan daripada PT3 sampai SPM, antara perkataan yang sangat penting ialah kata-kata kunci yang sangat penting ialah tuliskan kata-kata kunci ialah SKLK. Seri? What is SKLK? Sebab, kesan-kesan, langkah-langkah, kepentingan. Okey, untuk rumusan SPM, kamu kena faham perkataan seerti untuk semua ni. Okey, sebab perkataan lain punca, lagi faktor. Okey, ini satu grup, semua ni sama. Reasons, okey. Nombor dua, kesan. Kesan ni negatif lah. Biasanya akibat. Implikasi. Akibat ataupun implikasi. Langkah. Cara-cara. Usaha. Kepentingan. Faedah. Faedah ataupun kebaikan. Okey, dalam apa dua topik karangan PD3 sampai SPM ini tak boleh lari daripada kata-kata kunci ini, termasuk untuk soalan rumusan SPM. Kamu akan berdepan dengan perkataan-perkataan ini untuk pelbagai topik. Contohnya topik obesity berkaitan dengan apa? Sebab-sebab obesity, kesan negatif obesity, langkah mengatasi. Tapi kepentingan obesity tak ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan gaya hidup yang sehat. Kepentingan gaya hidup sehat masih boleh dikaitkan dalam topik ini. Okey, sekarang kita guna teknik mnemonik obesity, perkataan itu sendiri, untuk cari sebab, kesan, langkah dan kepentingan. That's what we're going to do. So if you do this one topic, one page will have all the information that you need about obesity until SPM. One page will have everything. Can you do for other topics also? Can. Pelancongan, you do pelancongan, every information inside one topic. Kalau kamu ramal 20 topik, ada 20 muka surat saja. Everything is there. Faham? Okey, kita cuba obesity hari ini. Saya padam ni dulu. Kata-kata kunci. Okey, apa perkataan pertama yang muncul dalam kepala kamu apabila nampak perkataan obesity? Pertama sekali apa? Bagi saya ialah elakkan makanan. Ya, elakkan makanan segera dan makanan ringan. Elakkan makanan segera dan makanan ringan. Makanan segera in English? Fast food. Makanan ringan? Junk food. Okay. So stop eating all the junk. Elakkan makanan segera, makanan ringan. Perkataan seperti makanan segera, makanan ringan mesti muncul dalam karangan obesity. Mesti muncul. This is very, very serious issue. So, T for what? Tadi kita bincang T. T lah. Tidur yang secukupnya. Ya, kita mesti mendapatkan tidur yang secukupnya. Okey, orang yang tidak mendapatkan tidur yang secukupnya, berat badan boleh meningkat. Ini semua terbukti secara saintifik. Okay, you have to sleep well so that your body can process and everything is taken care. Tidur tak cukup, tak boleh. Terutamanya kamu pelajar sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5, you are still growing lah, physically and mentally you are still growing. You need enough sleep. Tadi ada pelajar kata dia tidur pukul 1 pagi. Homework banyak. Okay, you must reduce it to 12 o'clock, then probably 11 o'clock. Try to sleep early. Okay? Orang macam saya tak apa lah, boleh tidur lewat. Kamu tak boleh. Kamu masih, you're still growing, you know, literally growing. Physically you're growing, mentally I don't know lah. I'm not sure. Okay? Alright, apa lagi? B for berat badan. B for berat badan, bagus. BMI kan? Yes. BMI, berat badan. Okey. Tak semestinya satu idea, kita boleh ada banyak idea.
T boleh ada idea lain. Sekiranya ada, ambil apa? Okey, berat badan. Jadi BMI mesti sesuai dengan ketinggian dan juga berat badan kamu mesti sesuai. Lagi? S. Senaman. S, senaman, very good. Senaman, bersenam. Dan juga kita kena menguruskan S for stress ataupun tekanan. Tekanan juga boleh meningkatkan berat badan, boleh menyebabkan obesiti dalam kalangan masyarakat. Lagi, setengah orang stres, dia makan banyak dan dia makan tidak mengikut masa yang sesuai, masa yang betul. Okey, ada setengah orang dia buat banyak kerja, stressful, college students, professionals, kerja banyak, habis kerja pukul 12, 1 malam baru dia makan. Terpaksa lah, baru dia lapar. So ini sebab boleh mengakibatkan obesiti. Lagi, I, ada 2 I di sini. Satu I adalah kamu kena faham ilmu kesihatan, ilmu tentang obesiti. Ilmu di sini bermaksud apa sebab obesiti, apakah kesan-kesan negatif obesiti, kita kena tahu. Apakah petua-petua untuk ni satu lagi maksud langkah lah. Petua-petua in English is tips lah. In BM ejaan TIP ya, TIP in BM betul lah, tip ataupun petua-petua untuk menjaga kesihatan dan mencegah obesiti. Ilmu kena ada. Why obesity? You must know. Apa kesan obesiti, jangka pendek, jangka panjang, apa kesan yang kita kena tahu. Dan how do we solve this? Creatively, how can you avoid this? Itu juga perlu dipelajari. Perlu diketahui. Okay, tinggal O. Dan satu lagi I. Siapa boleh tolong? Itu O is obesity. O is obesity. No lah, O is rokok. Rokok ada 2 O lah. Mana boleh kamu lupa? Amalan merokok dikenal pasti sebagai antara punca utama obesiti. Amalan merokok, satu lagi ialah amalan minum arak ataupun minuman beralkohol. Minuman beralkohol juga menyebabkan obesiti. Okey, rokok, arak memang secara langsung berkaitan dengan obesiti. Lagi, I, one only I, satu saja. Imunisasi terjejas. Betul ke? Tadi jelaskan ini. Immune system, ha? Imunisasi, okey, tuliskan. Imunisasi terjejas. Okay, imunisasi terjejas. Siapa yang mudah kena penyakit? Orang yang obes ke orang yang tak obes? Orang Yang obes kena penyakit. Okey, apa penyakit yang sering melanda mereka yang berat badan tinggi? kencing manis. Satu, ya, tuliskan ha. Saya bagi di sini jenis-jenis penyakit ha. Jenis-jenis penyakit yang kamu mesti tulis ialah diabetes, berkaitan dengan secara langsung dengan obesiti, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Okay, secara langsung berkaitan dengan obesiti, jangan lupa. Apabila tulis karangan tentang kesihatan obesiti, jangan lupa contoh-contoh ini. Mesti diberi. So, immune system tak boleh terjejas masa sekarang, terutamanya pada era COVID-19 ini, mesti kena jagalah. Immune system kena jaga. Okey, apa lagi perkara yang dapat saya kaitkan di sini tentang obesiti? Topik kita obesiti, ingat, dan obesiti ini saya boleh lihat daripada 4 skop SKLP. Okey, yang mana di sini S?
Yang mana sebab obesity? Rokok, yes or no? This is sebab. Lagi? Elakkan makanan segera tu apa? Langkah-langkah, very good. Senaman tu apa? Langkah. Tidur yang secukupnya tu apa? Langkah. Ilmu, langkah. Ini? Semua ni kesan. Kesan-kesan negatif. Kesan-kesan negatif. Okey, berat badan. Macam mana kamu nak jadikan ni langkah, sebab ataupun kesan? Kamu boleh kata memastikan BMI yang apa? What's the right word? Yang optimum. Apa beza optimum, maksimum, minimum? Semua tahu? Optimum ni perkataan ni kamu tahu? Maksimum maknanya nilai yang paling tinggi. Minimum paling rendah. Optimum yang paling sesuai, yang paling bagus. Okey, contoh saya boleh bagi pendapatan yang maksimum, kos yang minimum akan menghasilkan keuntungan yang optimum. I repeat, pendapatan yang maksimum, kos yang minimum memberikan keuntungan yang optimum. Dan semua ejaan berakhir dengan apa? MUM, tidak ada lagi maksima, minima, semua tak ada lagi. Okey, ikut ejaan ni boleh keluar dalam peperiksaan bahagian tata bahasa. Okey. What else you want to add? Okey, berikan saya peribahasa berkaitan dengan obesity. Seorang bagi satu peribahasa. Bagus, tuliskan. Mencegah lebih baik daripada merawat ataupun mengubati. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, fikirkan peribahasa sekarang. I'll give you 1 minute. 1, 2, 3 minutes I'll give you. Fikirkan peribahasa. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Satu lagi. Sesal dahulu pendapatan. Jangan jadi gemuk baru nak menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okey, cepat. Okey, siapa ada peribahasa lain? Ini isu kesihatan. Badan cergas,
Otak cerdas, tuliskan. Badan cerdas, otak cerdas. Boleh. Apa lagi? Imuniti terjejas ni salah. Salah. Imunisasi terjejas salah. Kamu boleh kata imun. Tak imun? Immune? Immune boleh. Maknanya boleh elak penyakit. Boleh elak apa? Penyakit. Imunisasi tu suntikan. Imun daripada penyakit. Okey, siapa boleh tambah I lagi? Tadi ilmu, imun. Apa lagi perkara atau peribahasa yang berkaitan dengan obesity? Okey. I. Untuk kita berhati-hati. Ingat sebelum kena. Jimat sebelum habis. Ingat sebelum kena. Hampir sama dengan mencegah lebih baik daripada mengubati. Orang yang obes, imun dia rendah lah. Okay? They are not immune to diseases. Senang, dia mudah dijangkiti penyakit. Yang berbahaya. Okey, saya ulangi di sini. Semua dah settle. Okey, yang ni apa? Memastikan BMI yang optimum tu apa? Memastikan tu apa? Tu langkah. Correct anak? Correct? Okey, sekarang dengar the secret. Now is the secret. Listen. Setiap isi yang boleh menjadi langkah juga boleh menjadi yes or no. Boleh menjadi sebab. Tidur yang secukupnya. Boleh tak saya tulis sebagai sebab? Tidak mendapatkan tidur yang secukupnya. Correct anak? Kalau ilmu kesihatan, apa sebab orang dilanda obesity? Kerana tidak mempunyai ilmu kesihatan yang cukup. Mereka tidak tahu apakah sebab-sebab yang menyebabkan mereka gemuk. Mereka tidak tahu kesan-kesan jangka panjangnya. Mereka tidak ada tips. See? Senaman. Tidak bersenam menjadi sebab. Elakkan makanan segera. Memakan makanan segera menjadi sebab. BMI tidak dipastikan menjadi sebab. Kalau semua ni boleh menjadi sebab, bolehkah S ini sebab ini menjadi langkah? Macam mana S menjadi langkah? Elakkan amalan-amalan ini, jadi ini boleh menjadi langkah. Tengok bagaimana saya aplikasikan dalam mnemonic obesity. Bagaimana saya aplikasikan sebab, kesan, langkah dan juga kepentingan menjaga kesihatan. Faham? So you have to think systematically and you can do this. I have done more than 100 topics like this, more than 100 without fail. Okay? So you can do yourself, and this helps you to memorize a lot of things before exam. Sebab utama kenapa saya buat macam ni kepada pelajar hari ini tidak rajin membaca surat khabar. Yes or no? Tell me, yes or no? Oh, whole Malaysia is listening. Tell me. Do you read newspapers every day? No. Do you read magazines every week, every month? No. Do you read books? Do you read? How much do you really read in BM? Very little, except for your textbook lah. Jadi kalau kita buat macam ni, kita dapat menyimpan knowledge dalam kepala. Sampai di Dewan Peperiksaan, kita boleh apply. Memudahkan kerja kita untuk pelbagai aspek. Dan dalam proses ini, adakah saya belajar ejaan? Yes. Adakah saya belajar imbuhan? Saya tahu dalam exam tak boleh guna elakkan. Dalam exam mesti guna apa? Mesti tambah apa? Mesti tambah meng. Okey, mesti tambah meng. Di sini mesti tambah mendapatkan tidur yang secukupnya. Saya belajar tak ejaan. Stres dalam bahasa Melayu ada berapa S? 1 S saja, betul? So by doing this, you are actually indirectly learning ejaan, imbuhan, istilah, penggunaan istilah yang betul dan juga tata bahasa
termasuk peribahasa. Everything in one page. You can organize everything in one page. If you start in Form 1, by Form 5 you will have enough ideas in your own book. And so creative. Boleh tak? This one can I do recalling? Tomorrow take a piece of paper, write obesity. Every 1 week you just recall back. See how much of this you remember. Faham semua? Alright, so keep doing your own mnemonics. For any subjects also can. Alright, good luck.